Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama belajar dan kita memulakan pengajian dalam kitab yang disebut dengan ziarah ke alam barzah, yang kita sebut pada pengajian sebelum daripada kitanya masuk Ramadan. Sebelum daripada ini kita telah mukaddimahkan kitab ini pada bulan Sya'ban, tak silap ingatan nananya. Kemudian sekarang kita baru kita dapat kitab, baru kita ada kitab kita ini, dan kita akan mulakan membicarakan tentang mengenai tajuk pada muka surat yang ke-9 terus. Cepat sikit habis dalam cerita ni. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan pada muka surat 9 daripada 455 muka surat. Dan oleh kerana kita dah mukaddimahkan sebelum daripada ini tentang mengenai bagaimana tentang kematian, satu tajuk yang dipanggil tajuk di hadapan kita, perjalanan hidup kita ini. Saya sebut sebelum daripada ini, kita ada 5 alam yang perlu kita hidup. 5 alam ini perlu perjalanan hidup yang kita kena lalui. Kita baru hidup, baru alam yang pertama, baru alam pertama, dan sekarang baru berada di alam kedua. Alam pertama yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Sekarang kita berada pada alam yang kedua yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap siapa yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kemudian kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ni alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Giliran siapa, di mana, ketika mana dan bagaimana, Allah sajalah yang tahu. Alam yang disebut dengan alam barzah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup di alam yang keempat, yang disebut dengan alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik. Kita akan dibangunkan balik dan kita akan dihidupkan balik. Hidup di alam mahsyar ni pun masa yang kira-kiranya lama, dan insya-Allah kita akan sampai dalam tajuk itu nanti. Kita akan cerita tentang alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup di alam yang kelima. Alam yang kelima yang disebut dengan alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Yang ni alam yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Apabila Allah cerita tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Kamu kekallah sampai bila-bila dalam syurga kamu. Apabila sebut tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala sebut khalidina fiha abada. Sebut neraka pun sama juga. Allah Subhanahu wa taala jadikan neraka ni disebut dengan kekallah kamu sampai bila-bila. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, waktu mana manusia masuk dalam syurga dan manusia sudah dihumban ke dalam neraka, lalu di waktu itu Allah datang jelmakan dalam bentuk binatang kematian. Mati itu dibawa dalam bentuk binatang, disebut dalam macam besar sikit pada kambing, kecil sikit pada yang disebut dengan lembu. Kemudian diletakkan di antara ahli syurga dan ahli neraka. Mati itu disembelih dan dibunuh mati itu. Apabila mati itu disembelih, maka matilah mati, maka tak ada lagi kematian. Apabila tak ada lagi kematian, di waktu itu bertempik meraunglah ahli neraka Allah dan bersorak-sorailah ahli syurga Allah. Kerana di waktu ini kita tidak ada lagi ketakutan terhadap kematian. Tak ada dah perjalanan hidup kita ni Allah jadikan maka berakhir dengan kitanya masuk dalam syurga ataupun dihumban ke dalam neraka. Para hadirin sekalian, oleh kerana perjalanan kita baru dua,
Dan kita ada 3 lagi perjalanan di hadapan. Tak ada orang yang boleh cerita mengenai 3 alam ini dalam hidup kita, kecuali yang boleh cerita pada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana kita nak melalui saat yang dia akan datang nanti. Dan jarang kalau kita nak jumpa kitab-kitab dan payah kita nak jumpa orang yang boleh cerita tentang bagaimana perjalanan untuk di hadapan nanti. Kecuali kita rajin menelaah kitab, rajin pada kita ni untuk kita baca karangan-karangan ulama dan kita menuntut ilmu dengan mereka, baru kita dapat. Di antara kitab yang cukup baik untuk kita belajar ialah kitab inilah. Kitab yang kita pilih ni untuk kita belajar tentang mengenai satu perjalanan kita sebelum daripada kita mati, kemudian waktu mana saat kita sedang melalui proses kematian, dan satu lagi saat lepas pada kita mati. Ada 3 keadaan yang kita kena faham. Sebelum daripada kita mati, masa yang terfitnah, masa yang teruji dalam hidup kita ni, Allah jadikan ujian yang amat sangat sebelum daripada kita mati. Sekarang ni kita melalui proses ujian, dia panggil ujian yang disebut dengan fitnah-fitnah yang banyak. Kerana apa dia? Kerana apabila kita sebut kita beriman pada Allah, tak ada orang yang beriman pada Allah yang tidak diuji. Tidak ada orang yang apabila dia sebut saja dia beriman pada Allah, dia akan melalui ujian. Kita ni kena melalui ujian. Namalah dia ustaz, namalah dia ustazah, namalah dia apa saja pun, dia kena melalui ujian hidup. Allah Subhanahu Wa Taala sebut awal-awal kita nak mukadimahkan tentang larangan, kerana larangan mengharapkan kematian ketika mana diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah ni tajuk yang kita kena faham. Kenapa yang kita kena jangan sampai peringkat kita berdoa minta dengan Allah jangan mati. Kita jangan sampai peringkat orang yang kena ujian saja, dia terus dalam keadaan yang minta mati terus. Ramai mana orang yang demikian kan? Apabila dia susah-susah sangat, dia sakit sangat, dia sebut matilah senang, disebut demikian. Kita kena faham yang ni proses ujian. Ujian ni kenapa ujian? Kerana kita beriman. Apabila kita beriman je, kita kena diuji oleh Allah. Orang yang tak beriman mungkin saja dia terlepas daripada ujian. Tetapi apabila kita beriman pada Allah, maka kita akan diuji oleh Allah. Kita ambil contoh ayat yang Allah cerita awal-awal lagi ujian dalam surah Al-Ankabut. Di awal-awal dalam surah Al-Ankabut Allah sebut alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini nak sebut cerita tentang ujian. Alif lam mim, Allah sebut, adakah manusia menyangka bahawa mereka dibiarkan menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Nama saja kamu beriman, kamu kena diuji, kerana kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kamu. Dengan ujian ini, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Dengan ujian ini, maka Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab ulama-ulama bincang panjang kenapa Allah jadikan ujian dalam hidup kita ni, kerana Allah nak tahu keimanan kita setakat mana. Kenapa Allah jadikan ujian musibah dalam hidup? Jawabnya kerana Allah nak naikkan darjat. Ulama sebut alasan kenapa Allah jadikan ujian dalam hidup kita, nak suruh kita ni semakin naik kedudukan kita di sisi Allah. Kalau ditanya lagi kenapa kita dijadikan ujian, ulama jawabkan Allah nak kafarah dosa kita, kesilapan kita. Allah sayang dan Allah nak kafarah dosa. Kemudian ulama tanya lagi, kenapa Allah jadikan ujian dalam hidup pada diri kita? Kerana Allah sayang pada kita. Oleh kerana Allah sayang pada kita, Allah jadikan ujian dalam hidup, tanda sayang. Apabila aku jadikan kamu ujian dalam hidup kamu wahai manusia, maka di waktu itu mulut kamu akan mengadu pada aku. Aku suka dengan aduan yang kamu mengadu tadi, yang kamu mengeluh dan kamu menyebut dan kamu mengulangi nama-nama aku, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut aku jadikan ujian. Kenapa Allah jadikan ujian? Allah nak suruh dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebut demikian, kalau kamu nak dekat dengan Rasulullah, kamu kena melalui ujian. Hidup ini kalau kamu nak suruh dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah itu manusia yang teruji, manusia yang diuji. Oleh kerana diuji, maka dia akan jadi demikian. Kenapa kamu dikenakan ujian lagi? Ulama jawab, kerana Allah nak senangkan kamu masuk syurga Allah.
Nak senangkan masuk syurga Allah, lalu Allah jadikan ujian. Lalu dalam Al-Quran Karim Allah cerita tentang ujian ni banyak sangat. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hunalika batuliyal mu'minun. Di sana aku akan uji orang yang beriman pada Allah. Wa zulzilu zilzalan syadida. Aku goncangkan iman dia segoncang-goncang. Dalam hidup dia tu aku goyang segoyang-goyangnya. Ujian yang kamu kena lalui. Bukannya sikit dalam hidup kamu akan melalui. Cuma bezanya tiap kali mana kamu kena ujian, kamu kena ingat. Tiap kali mana kena ujian dalam hidup kamu, Allah tak jadikan ujian itu kecuali kemampuan yang kamu pikul. Yang ni tiap-tiap kali mana kita kena ujian apa sajalah. Ujian rumah tangga, ujian kekeluargaan, ujian kemasyarakatan, ujian pekerjaan, ujian apa pun yang kita kena tanam bahawa tidak ada satu ujian yang Allah jadikan pada kita kecuali Allah tahu kita mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada benda yang Allah timpakan dalam hidup seseorang itu kecuali Allah tahu memang kadar yang patut untuk kamu dapat dalam ujian pada diri kamu. Cuma bagi diri kita je, kita rasa berat. Pada diri kita je kita rasa tertekan. Waktu mana kita kena ujian tadi, kita rasa tak mampu. Padahal Allah tahu. Allah kata, aku jadikan pada kamu. Kamu kena sakit, aku tahu sakit ini kamu mampu untuk memikulnya. Aku jadikan kamu dalam keadaan apa tertekan dengan tekanan orang atasan. Tidak ada satu benda yang kamu kena dalam hidup kamu ni, aku tahulah kemampuan untuk kamu pikulnya. Oleh demikian, maka Allah jadikan berbeza-beza ujian yang kena pada seorang. Tak semua orang yang diuji oleh Allah itu sama. Allah jadikan orang ni lain, orang ni lain. Para hadirin sekalian, jangan ingat apabila kita ni dalam keadaan yang semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi darjat kita jadi ringan ujian kita tak. Tetapi lagi kita naik kedudukan kita, lagi bebanan itu lagi banyak, lagi tekan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk dengan tujuan yang kita sebut tadi, tujuan nak memudahkan kita untuk memasuki syurga Allah, lalu Allah jadikan ujian dalam hidup. Tetapi dalam perbincangan kita ni, dalam kita nak bincang tajuk ini, di sana ada masa yang apabila kita kena uji, kita boleh minta supaya Allah matikan. Pada muka surat yang ke-14. Tajuk ni dia lebih kurang kontradik dipanggil. Tajuk yang kita nak bincangkan ini pada muka surat 9, dia sebut larangan untuk kita nak minta larangan ketika kita minta mati ketika mana kita kena musibah. Tetapi ada masa dia ketika mana kita kena musibah kerana takut sangat fitnah yang mendatang nanti, ada masa kamu dibenarkan untuk kamu minta kematian. Itu tajuk dipanggil demikian. Oleh demikian kita kena faham dahulu konsep kenapa mati ni, di waktu mana kamu nak minta mati bila, ketika mana kamu jangan minta mati bila. Ini kena ada ilmu dipanggil. Ilmu inilah yang kita kena belajar untuk kita je supaya kita boleh bertahan. Setiap kali mana kita kena saja keadaan yang kita kena lalui, kita kena faham macam mana keadaannya dan bagaimana keadaannya yang kita kena timbang pada diri masing-masing. Hari ini kita mulakan dengan larangan mengharapkan kematian ketika mana ditimpa musibah, ditimpa ujian. Kecuali mulut kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, tiap kali mana kamu kena musibah dalam hidup kamu diajar supaya sebut satu kalimah yang diajar dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu tiap-tiap kali mana kamu kena musibah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni benda yang kita kena amalkan dalam hidup kita. Kena aja musibah apa pun, sehingga kan kita terpijak duri sekalipun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita melatah, jangan. Orang Melayu kita ni, dia kena musibah je dia melatah terus. Orang cuik je dia mula melatah dia. Jangan ajar pada kita yang melatah. Tetapi ajar pada diri kita ni, mulut kita ni sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat yang lain, dalam doa Rasulullah suruh panjangkan sikit lagi. Rasulullah sebut, bila kamu kena musibah, kamu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita sebut sikit lagi doa Allahumma ajurni fi musibati.
Ini biasa saya sebut dalam kuliah di mana-mana pun. Rasulullah ajar pada kita sebut Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang kena pada saya ni. Allah ma'jurni fi musibati. Allah ma'jurni, ya Allah, tolong bagilah pahala kepada diri saya di atas musibah yang saya kena ini. Kemudian kita sambung sikit lagi. Wa khluf li khairan minha. Gantikanlah pada saya yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini. Wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah pada saya yang lebih baik daripada apa yang saya kena pada diri saya ini. Ini sikit je. Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu mulut kita sebut demikian. Para hadirin sekalian boleh sebut ramai-ramai sekali. Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini kalimah yang Rasulullah ajar supaya dibaca tiap kali mana kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita sebut Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kenakan ini. Saya dikenakan ini, ya Allah. Pahala tu biar banyaklah, ya Allah, di atas musibah yang saya kena ini. Wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah pada saya yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini. Ini berlaku pada Ummu Salamah kan. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah waktu mana dia kena musibah, waktu mana dia tak kena lagi musibah, dia baca doa ni. Kemudian lepas pada dia baca doa ni, selang sebulan je dia baca doa ni, meninggal dunia. Wafatlah suaminya. Suaminya Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Tapi jangan pula kita tak baca. Orang tanya kenapa tak baca doanya? Takut nanti wafat pula suami saya. Jangan, kita je baca. Kalau kita kena musibah, kita baca je. Tak kena pun baca juga. Kalau kita tak kena musibah pun baca. Wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah yang baik pada saya, ya Allah. Kita baca doa demikian. Lepas pada itu, lepas pada wafatnya Abu Salamah, dia baca lagi doa ni. Dia baca doa ni. Apabila cukup 4 bulan 10 hari, dia tanya dalam jiwa dia, Allah nak gantikan apa dia yang lebih baik daripada, lebih romantik daripada Abu Salamah. Abu Salamah ni kan jauh lebih romantik dalam hidup. Seorang suami yang setia, teruji dengan ujian waktu mana dalam peristiwa hijrah. Cerita panjang mereka berdua ni, Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Tapi nak sebutnya, tiba-tiba Allah nak ganti apa lagi. Lalu waktu mana dia sedang kisar gandum, asbabul wurud pada hadis ini, dia sedang kisar gandum. Tengah-tengah dia kisar gandum, tiba-tiba kedengaran suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Rasulullah sebut, saya diarahkan oleh Allah untuk berkahwin dengan kamu wahai Ummu Salamah. Dengar je begitu, terkejut dia. Allah, dan Rasulullah datang untuk berkahwin dengan dia dalam keadaan yang dia tua sangat. Dia tua dah, Ummu Salamah ni. Lalu nak digambarkan pada kita ni, bila cerita tentang Rasulullah dengan Abu Salamah tadi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah tadi kahwin, yang menunjukkan bagaimana betul dalam ulama kata kena musibah Allah gantikan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Diangkat darjat Ummu Salamah daripada sahabiyah menjadi ummahatul mukminin, menjadi ibu kepada kita orang yang beriman pada Allah. Diangkat darjat kerana doa-doa jadi baca di waktu mana kita kena musibah. Itu je benda yang kita kena faham. Kena je musibah, ada doa. Doa yang kita diajar supaya kita sentiasa baca dengan tujuan nak suruh kita ni, kita boleh bertahan di atas ujian dan musibah yang kena pada kita. Hari ini kita sambung mengenai tajuk ni, cerita-cerita tentang mengenai tajuk waktu mana kita kena musibah ni. Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan hadis daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, salah seorang di antara kalian tidak layak untuk mengharapkan kematian kerana kena musibah. Dikenakan musibah yang menimpanya. Rasulullah sebut, jangan ada di kalangan kamu yang waktu mana kena ujian banyak, kamu sebut matilah senang. Matilah senang. Siapa yang kata mati itu senang? Yang pandai-pandai dia sebut matilah senang. Susah-susah matilah disebut. Senang disebut demikian. Kan dalam cerita Piramli itu dia ajar macam tu kan. Jatuh dah atas kereta tu dia panggil. Nak sebutnya lepas pada itu masuk dalam kubur, dia ingat masuk dalam kubur. Cerita pada diri dia ingat kerasa senang. Tak. Kamu mati, dengan mati kamu di atas musibah itu banyak lagi perjalanan yang kamu kena lalui.
Jangan kamu pilih mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana kamu kena musibah, jangan pada diri kamu rasa mati itu memudahkan pada kamu. Tetapi kalau sekiranya terpaksa sungguh, Rasulullah kata, kalau sekiranya kamu betul-betul dah tak ada jalan dah penyelesaian pada kamu sebut begini doa ni. Doa Rasulullah kata, Allahumma ahyini, ya Allah tolong hidupkanlah saya ya Allah. Dalam dia tak ada doa tu, tapi kalau para hadis kan nak baca doa dalam bahasa Arab sebut gini, Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li, ya Allah tolong hidupkanlah saya ya Allah kalau sekiranya kehidupan itu baik pada saya. Ni kita baca doa demikian, Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li, ya Allah tolong hidupkanlah saya ya Allah kalau sekiranya kehidupan itu baik untuk saya ya Allah. Wa tawaffani, kemudian matikanlah saya ya Allah, in kana al-mautul khairan li, ya Allah kalau sekiranya kematian itu terbaik untuk saya ya Allah. Ni cara kita jangan kita buat keputusan dalam setiap musibah yang kita lalui. Jangan kita yang buat keputusan, tetapi biar Allah lah yang menentukan. Itu yang lebih baik pada diri kita. Diajar supaya setiap kali mana kita kena apa-apa saja serah pada Allah. Itu tanda seorang yang hidup bertawakal pada Allah, bergantung diri dia pada Allah. Kita sebut Allahumma ahyini, ya Allah tolong hidupkanlah saya ya Allah, in kana al-hayatu khairan li, kalaulah kehidupan itu elok dan baik untuk saya ya Allah. Saya ni kena ujian begini ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah kalau sekiranya hidup itu sesuai untuk saya ya Allah. Wa tawaffani, ya Allah tolong wafatkanlah saya, matikanlah saya, in kanal mautu khairan li, kalau sekiranya kematian itu terbaik untuk diri saya ya Allah. Ini dua doa ni, dua doa kita baca ni dalam diri kita nya, jangan berhenti daripada kita baca dalam hidup kita, dan kita diajar supaya serah pada Allah dalam setiap urusan kita, serah pada Allah. Yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tanda kita sedang menyerah dan kita kembali pada Allah dalam setiap urusan. Jangan kita pandai-pandai buat keputusan, jangan kita buat keputusan sendiri, jangan. Kita balik, Nabi biasa buat contoh kan, kadang-kadang kita turun masjid, tengok selipar kasut kita yang baru beli itu hilang. Waktu tu kita mencari, melilau cari. Setengah-setengah orang waktu mana dia melilau cari itu, dia boleh baca doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah tolong ganjar pada saya di atas musibah yang saya kena ini ya Allah. Ada orang boleh baca doa, ada orang tak boleh baca. Dia mula cekak pinggang, menatang mana curi selipar. Yang jenis demikian, yang tak tahan, yang tak sabar tu, dia mula, aku tak halal dunia akhirat. Dia sebut tu tak halal dunia akhirat, tak apa tu juga 7 keturunan dia sambung sikit. 7 keturunan. 7 keturunan tu tak apa lagi. Ya Allah, matikanlah orang yang curi selipar aku tu, biar mati tekang-tekang tepi jalan ya Allah. Nak sebutnya sampai peringkat doa dia ni. Jangan buat keputusan dalam hidup kita. Tetapi biarlah yang memberi kata putus dalam hidup kita ni ialah Allah. Segala bendanya serah pada Allah. Ya Allah, orang ni buat khianat pada saya ya Allah. Sayanya ya Allah tak ada kemampuan kecuali saya serah pada kamu ya Allah. Ini sifat mukmin. Mukmin ni dia diajar supaya biar Allah lah yang menentu, bukan kita yang menentu. Dan demikian juga dalam hidup kita, waktu mana kita sakit dan kita susah, di saat mana kita teruji dan kita dalam keadaan senang, semuanya kita serah pada Allah. Ya Allah, aku serah pada kamu lah ya Allah. Suatu kita kan, waktu mana tiap-tiap kali mana kita keluar daripada rumah, jangan tinggal satu doa yang diajar oleh Rasulullah baca lagi. Apa dia bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiap kali mana kita turun daripada rumah, mulut kita sebut terus Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Aku ni dengan nama kamu ya Allah, tawakkaltu, aku gantungkan hidup aku ni, ikatkan diri aku ni dengan kamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula, tak ada sesuatu kekuatan, wala quwwat, tak ada satu keupayaan, satu kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah. Ulama kata dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, tiap kali mana dia keluar daripada rumah dia, mereka dihantar untuk jaga rumah dia, dan mereka dihantar untuk jaga perjalanan dia. Sehingga bila? Sehingga dia kembali balik semula ke rumah dia. Ini nak ajar pada diri kita nya,
bagaimana besarnya nilai doa yang kita baca dengan tujuan apa dia? Kita nak gantungkan diri kita, nak ikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak boleh di kalangan seorang di antara kalian yang mengharapkan kematian. Rasulullah kata, jangan kamu harapkan kematian. Tidak juga doa agar segera mati. Jangan cepat nak doa, ya Allah matilah, ya Allah, jangan. Kemudian sebelum kematian itu mendatanginya, menjemputnya, ketahuilah sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal, terputuslah amalannya. Kamu kena ingat, kalau mati orang tu, habislah amalannya. Tak ada dah amalan yang dia boleh buat. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bertambah umurnya kecuali hal itu akan menjadi semakin baik untuknya. Orang mukmin ni bertambahnya umur dia dalam hidup dia, sepatutnya kamu kena berdoa, ya Allah panjang umur ya Allah. Jangan kamu doa ya Allah mati ya Allah, jangan. Kerana apa dia? Panjang umur ni menjadi baik untuk dia kamu. Orang mukmin. Kenapa panjang umur jadi baik? Kalau dia kaya, maka dia akan guna seluruh harta kekayaan dia untuk mentaati perintah Allah. Kalau dia kaya, kalau dia miskin, inilah peluang untuk dia mendekatkan diri pada Allah. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Kita kata susah sangat Ustaz, hidup ni susah sangat, nak kena bayar yang tu, nak kena bayar yang ni, tertekan banyak benda dalam hidup, dan yang menyebabkan kita jadi susah dalam hidup kita. Kalau kamu susah, kamu dekat diri dengan Allah. Tapi kalau kamu senang, kita kata senang sangat, matilah senang, kita sebut. Dah senang sangat ni, matilah senang, kita sebut. Tak, dengan kamu hidup itu menyebabkan kamu akan memanfaatkan segala kesenangan kamu untuk mentaati perintah Allah. Jadi panjang umur itu merupakan ganjaran yang patut kamu dapat dalam hidup. Jangan kamu doa supaya kamu jadi mati, biar kamu cepat menghadap depan Allah, jangan. Kerana hidup itu pahala. Jangan kamu ingat apabila kamu mati itu maka kamu dapat pahala. Tak, hidup itu pahala. Saya sentiasa pesan dah di mana-mana pun, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita dia koma ataupun dia ni dalam keadaan yang memang brain dead, dia panggil, otak dia dah mati dah. Di waktu itu kalau doktor tanya macam mana, nak cabut ke tak cabut? Kalau kita ada duit, jangan cabut. Kalau dia ada duit, jangan cabut. Jangan kita cabut. Jangan. Ataupun orang yang dekat dengan misalnya contoh dia kena kanser, na'udzubillah min dzalik. Kemudian apabila dia terlampau sakit, stage yang terlampau teruk, kemudian doktor kata tak boleh nak buat dah pada dia. Tak ada dah nak kemo pun tak boleh, nak apa pun tak boleh, kecuali doktor kata nak bagi morfin saja untuk dia. Jangan bagi, minta maaf. Nak sebutnya jangan bagi. Kenapa? Kerana biar dia sakit, dalam dia tanggung itu kafarah dosa dia. Jangan dia mati dalam keadaan dia kena morfin. Dia mati dalam keadaan dia sedang khayal dia menghadap depan Allah. Jangan jadi demikian. Rugi kita. Ana minta maaf ni kalau ada doktor nak sebut. Rugi kita, biarkan dia menghadap depan Allah dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan yang dia ni sedar. Dia sakit itu kafarah dosa dia. Kalau kita setengah-setengah doktor dia sebut, dia kata, anda tanya pada setengah-setengah doktor, ni benda apa lagi boleh berubat dia? Tak ada dah Ustaz. Umur dia 75 tahun, dia ni sekarang ni sakit terlampau amat sangat dah. Dia tak boleh dah nak di kemo, tak boleh nak buat apa dah, kecuali kita bagi menahan sakit dia. Kemudian dalam masa yang sama kita bagi morfin supaya dia tak mengelupa. Anak kata habis tu doktor tunggu apa? Tunggu untuk dia mati je dah. Tunggu untuk dia mati. Buat apa kita sebut demikian? Kenapa kita nak tunggu dia mati dalam keadaan dia mabuk, mati dalam keadaan kena dadah, kena dalam keadaan demikian? Lebih baiklah dia menghadap depan Allah dalam keadaan dia sedar. Dia sakit, dia sakit, kita kata kesian lah, kesian. Sebenarnya tak. Yang bagi ubat heroin itulah, morfin itulah yang tak kesian. Kamu mematikan dia dalam keadaan yang dia seolah dia tak bersedia menghadap depan Allah. Biar dia mati itu dalam keadaan bagaimana? Mati dalam keadaan dia sedar, dia tahu, dia menghadap, dia nampak mereka yang datang, dia tahu sakit dia tu Allah sedang kafarah dosa dia. Sama juga dengan orang yang brain dead, orang yang otak dia mati, tapi jasad dia hidup lagi. Tetapi ada orang tanya, cabut dah Ustaz kesian pada dia, kerana dia dah mati dah, jasad dia dah tak boleh bergerak dah. Kalau dia hidup pun dia tak boleh. Kita kata tak, dia hidup itu pahala.
Dia hidup tu pahala. Tiap hari yang dia hidup itu pahala. Kecuali kalau kita taruh juga, letak juga bantuan pernafasan dia tersebut yang menyebabkan pada diri dia bebanan, pada keluarga untuk menanggung hutang yang banyak, itu lain pula. Jangan. Tetapi kalau dia ada harta benda, dia hidup tu nyawa, dia menyawa tu pahala untuk diri dia. Itu cara demikian. Satu, kalau ada dua pilihan ini, maka pilihan yang baik ialah biar dia hidup. Hidup itu pahala dalam hidup seseorang. Jangan bagi pada seorang itu menghadap depan Allah dalam keadaan yang dianya sudah terputus segala amalan-amalan yang patut dia boleh buat dalam kehidupan seorang. Kita hidup ni, kita kena ingat tiap kali mana kita celik mata je, ada ganjaran yang Allah sediakan untuk kita. Kita buat benda yang baik, kita mandang dia kuasa Allah. Tengok matahari yang terbit, kita mandang, kita mendengar kicauan burung, semua tu pahala. Pahala yang kita patut kita dapat pada diri kita. Tapi kalau sekiranya kita di dalam keadaan kita bangun, yang kita buat benda yang tak baik dan sebagainya, maka mendatangkan dosa pada kita. Hidup ni dua tu je, pahala ataupun dosa. Dalam kehidupan kita sehari. Kita bangun tidur, mandang muka suami kita macam tu, hidup lagi orang tu ni, kita sebut demikian. Tak pasal-pasal dapat dosa. Senang je kita nak buat dosa ni. Hari itu kita buat benda yang demikian yang menyebabkan dosa je balik. Jangan. Tetapi buatlah pahala. Pahala dengan bagaimana? Hidup itu pahala. Hidup ni satu benda pahala yang Allah sedang sediakan untuk diri kita. Lalu jangan kita harapkan kematian, kerana dengan mati itu terputus amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang mukmin ni bertambahnya umur dia akan menambahkan lagi pahala yang baik untuk diri dia. Masih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di kalangan ahli suffah. Dia orang yang susah dan dia sempat belajar dengan Rasulullah selama lebih kurang 5 tahun dia belajar dengan Rasulullah. Dan asal dia, nama dia Abdul Syams, nama asal dia sebelum daripada dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, ditukar nama pada Abdul Rahman bin Sikh, Abu Hurairah. Dia dapat gelaran Abu Hurairah kerana dia suka bela kucing betina. Kucing ni tiap kali mana dia berjalan, dia akan bawa kucing. Dalam lengan baju dia letak kucing. Lengan baju orang Arab ni dia besar lengan dia. Dia letak kucing, tunjuk keluar kepala kucing tu. Dia berjalan, kemudian nampak kucing. Di atas bahu dia ni kucing. Di dalam poket dia ni kucing je. Lalu satu hari dia berjalan tu, dalam keadaan dia berjalan tu, nampak terjonggol keluar kepala kucing. Rasulullah pandang dia. Rasulullah tanya dia, Abdul Rahman, apa benda yang ada dalam lengan baju kamu tu, apa dia yang keluar dekat lengan baju kamu? Dia sebut hurrah ya Rasulullah, kucing betina ya Rasulullah. Rasulullah memandang dia, wa anta Abu Hurairah, kamu pula Abu Hurairah, kamu pula bapa kucing betina. Rasulullah sebut demikian. Dia pun seronok, alhamdulillah Rasulullah gelarkan aku Abu Hurairah. Dia suka, tak apalah, bapa kucing betina tak apa, jangan bapa ayam betina sudah. Nak sebutnya jangan bapa ayam sudah. Ni nak gambarkan dia pun suka sangat. Sebab ada orang ramai, aku ni Rasulullah sebut Abu Hurairah, aku ni Abu Hurairah. Senang cerita. Itu yang asal. Dan dia ni rajin berselawat pada Rasulullah, dan dia tak akan tidur selagi mana tak habis tasbih sebanyak 70,000 kali saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiap-tiap kali mana dia nak tidur, dia akan berselawat dan dia akan bertasbih sebanyak 70,000, barulah dia nak tidur. Cuba try buat malam ni nanti. Rasanya tak sampai 70,000. 70 kali pun berdengkur panjang. Kita nak boleh sampai peringkat itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Rasulullah nak sebut, janganlah ada di kalangan kalian yang mengharapkan kematian. Sebab jika dia seorang yang baik, mungkin bertambah baik dalam hidup ini. Dia tu seorang yang baik, buat apa dia minta meninggal dunia? Buat apa dia minta untuk mati? Kalau dia dah baik, Allah akan tambah lagi kebaikan untuk dia dengan panjangnya umur dia. Jika dia seorang yang jahat, mungkin dia akan meninggalkan kejahatan itu dengan panjangnya umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Rasulullah kata, kalau dia baik dengan panjangnya umur, dia akan menambahkan lagi kebaikan.
Tapi kalau dia jahat, peluang dia untuk nak bertaubat pada Allah tu masih ada. Sebab tu kadang-kadang kan kita perhati orang yang kadang-kadang orang yang jahat-jahat panjang pula umur. Kita kata kenapa pula yang jahat-jahat ni lihat betul nak mati. Tetapi yang baik-baik ni meninggal dunia awal. Ini ada sebab dia. Kenapa Allah jadikan orang yang jahat-jahat mati dia tu lambat? Puncanya Allah nak bagi peluang, taubatlah kamu. Baliklah kamu pada Allah. Peluang Allah sayang pada dia. Nak suruh dia ni balik pada Allah. Manakala orang yang baik mati awal kerana Allah bimbang panjangnya umur dia, berlakunya kejahatan dalam hidup. Jadi dimatikan pada diri dia. Allah matikan awal. Sebab tu kita ni cara Allah susun tu memang terbaik dah untuk seseorang. Nak suruh pada diri kita ni sentiasa kita redha dengan setiap apa yang Allah kurniakan pada diri kita. Lalu kamu tak payahlah nak mendahului keputusan Allah, kerana keputusan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu putuskan. Sedangkan Imam Ahmad Al-Bazzar, Abu Ya'la Al-Hakim daripada Al-Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Jabir ibn Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian, kerana sesungguhnya tempat pengawasan adalah lebih menakutkan. Dia panggil Al-Muttalaq. Al-Muttalaq ni tempat pengawasan. Tempat pengawas, jangan kamu harap kematian, kata Rasulullah. Kerana Al-Muttalaq itu menakutkan, kata Rasulullah. Menakutkan Al-Muttalaq itu. Lalu ditanya, apa dia Al-Muttalaq? Nanti kejap lagi kita akan sebut. Nak sebutnya, sesungguhnya di antara kebahagiaan bagi seorang adalah panjangnya usia sehingga Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk dia bertaubat. Di antara kebaikan orang yang panjang umur dan tanda dia bahagia, bila Allah panjangkan usia dia, Allah panjangkan umur dia hingga Allah memberikan peluang untuk dia bertaubat dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya, Al-Muttalaq ni apa dia? Bila kita mati, masuk dalam kubur nanti, dia ada satu tempat yang roh dia letakkan. Roh ini berada kat bawah, kemudian ke atas tu dipanggil tempat yang dijaga dan dikawal oleh para malaikat Allah. Malaikat Allah memandang yang menjaga roh-roh ni dipanggil, dijaga tersebut, diawasi semua urusan akhirat setelah kematian seorang. Dia dipandang, semua dijaga. Tempat itu menggerun dan menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bahasa yang mudahnya, na'udzubillah, kita dihumban ke dalam neraka Sijjin, dalam bahagian Sijjin. Bila meninggal dunia, dia ada dua je tempat. Satu Illiyin, satu lagi Sijjin dipanggil. Illiyin ni semua orang mukmin berada di kawasan tersebut. Kemudian Sijjin ni maknanya satu lagi atas di antara Illiyin dan Sijjin ni ada dipanggil Al-Muttalaq. Muttalaq ni yang mengawas, macam kita tengok jalan, tepi-tepi jalan kita tengok ada tempat yang polis yang memantau perjalanan. Tempat tinggi demikian, memantau tempat yang tinggi itu dipanggil Al-Muttalaq. Muttalaq ni kata Rasulullah, kalau kamu mati nanti, kamu meninggal dunia, menakutkan kawasan itu, menggerunkan. Sebagaimana kawasan Kemalangan itu menggerunkan, demikian juga dengan kawasan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu mati, kamu masuk kawasan tersebut, kamu cukup menjadikan ketakutan dan kegerunan pada diri kamu, dibimbang pada diri kamu demikian. Sebab itulah ada seorang hukama, anda sebut dalam radio IKM kan, ada seorang hukama, dia kata, kamu berhati-hatilah dalam dihantar surat pada kawan dia. Dia kata, berhati-hatilah kamu dengan kematian, kerana sesungguhnya kematian itu satu saat yang menggerunkan pada kamu, di mana satu saat nanti apabila kamu lepas pada kamu hidup di alam, di negeri yang lain, kamu mengharapkan kematian dan mati itu tidak mati lagi untuk kamu. Dia sebut demikian. Ini gambaran kenapa kita masuk di tempat Al-Muttalaq ini. Semua orang takut nak mati. Biar mati dah. Kita hidup di padang mahsyar nak mati, tapi Allah mati, tak mati dah. Lepas pada kita berada di alam barzakh, nak kata mati, tak mati. Kita bangkit di padang mahsyar, nak suruh mati. Tengok suasana orang di padang mahsyar, nak suruh mati, tak mati juga. Kerana apa tak mati? Kerana Allah tak jadikan kematian dah lepas pada itu. Kamu akan hidup sampailah kamu masuk dalam syurga Allah, ataupun kamu dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di Anas radhiyallahu anhu berkata, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami mengharapkan kematian, pasti kami akan mengharapkan kematian. Anas cerita,
oleh kerana bebanan banyak sangat. Anas bin Malik ni di antara sahabat Rasulullah yang suka mengikut Rasulullah. Oleh kerana dia kata, kalaulah Rasulullah tak larang kami mengharapkan kematian, nescaya kami ni akan mengharapkan kematian. Tetapi oleh kerana Rasulullah larang, jangan usahalah jangan bagi mati. Usahalah dalam hidup kamu, usaha pada diri kamu, jangan kamu doa, jangan bagi mati. Kerana apa dia? Kerana mati itu menakut dan menggerunkan lepas pada kamu mati nanti. Qais ibn Abi Hazim berkata, kami pernah datang mengunjungi Khabbab saat mana dia sedang dibakar dirinya. Bukan membakar diri tu, salah tu. Tafsiran dia tu, terjemahan dia tu betulkan. Dia telah dibakar dirinya. Khabbab bin A'rab, di antara sahabat Rasulullah, ditangkap dan dipalang. Apabila dipalang, kemudian apabila dipalang, dia ni telah dibakar diri dia. Bakar, dicucuh dengan api sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali dibakar, dicucuh tubuh dan dia ni dengan api ni. Sakit sangat Khabbab ini. Waktu mana Khabbab dalam keadaan demikian, lalu dia berkata, seandainya Nabi tidak melarang kita berdoa untuk mohon kematian, nescaya aku akan melakukannya. Khabbab kata, Allah sakit. Orang tanya, sakit ke Khabbab? Kamu kena diazab sebegini, dibakar sebanyak 7 kali kena bakar. Jasad ni bakar melecur habis. Kemudian tak mati lagi. Kemudian orang bakar lagi melecur lagi 7 kali dibakar diri dia. Dalam keadaan kerana dia beriman pada Allah dia. Khabbab kata, kalaulah aku tak ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah larang daripada berdoa minta mati, nescaya aku akan minta mati. Katanya Khabbab. Dah 7 kali, bayang, kita tak boleh nak bayang macam mana. 7 kali kena bakar. Kita ni kena sikit je, kuku ni terpotong dalam sikit je, dia sakit. Kena sikit je kuku kita. Kadang-kadang gigi sakit sikit je, matilah dia semua. Matilah terus dia. Nak gambarkan kena sikit je pada kita. Yang Khabbab ni dibakar 7 kali. 7 kali bakar, kemudian hangus badan. Kemudian tak boleh nak bayang lah macam mana. Parahan sekian gajian sikit melayari YouTube tu, tengok orang yang di Syria, tengok yang berlaku di Syria, bagaimana keadaan mereka. Nak dipaksa oleh Bashar Assad supaya sebut la ilaha illa al-Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Rakyat dia tu dipaksa sebut tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Tidak ada, Bashar ni Tuhan dah disebut, Tuhan ni Bashar. Oh, rakyat dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ambil apa dia? Dia ambil pisau, toreh dekat gerham ni. Kemudian pisau tu dibuka ni, gerham tu dicabut, gerham tinggal lidah tinggal lidah saja. Paksa ni sebut, kamu sebut la ilaha illal bashar, kamu sebut tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Boleh, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Sebut saja begitu. Sebut ni dia boleh, dia tahan juga, dia tahan diri dia. Apabila dia tahan diri dia tu sampai peringkat besok hari baru meninggal dunia. Sebut sampai tahap demikian. Anda jumpa dengan pemuda, anda pergi ke Syria tu, anda jumpa dengan pemuda yang lumpuh, badan tegak, cantik orangnya, smart, orang Syria kan, tubuh badan dia cantik-cantik, tubuh badan dia. Kemudian dirodok dengan besi panas daripada punggung. Dirodok dengan besi panas tu. Waktu mana rodok tembus kat belakang, daripada bawah tu rodok, lumpuh pemuda tersebut. Paksa supaya sebut la ilaha illal bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Nak sebut yang ni je, tapi dia bertahan sampai peringkat dia lumpuh tubuh badan. Kita kata Allah teruknya. Tengok ada anda berjumpa dengan pemuda yang ditangkap dan dipenjara oleh tentera Bashar, duduk dalam kawasan, dalam mangkuk tandas yang sebesar ni, duduk selama 6 bulan. Makan pun kat situ, tidur kat situ, duduk tak ada, tak boleh nak baring, tak boleh nak buat apa. Mangkuk tandas dia tu dah tempat dia basuh tangan, di situlah dia buang air besar, di situlah dia buang air kecil, di situlah 6 bulan lalu. Tak ke gila dia panggil. Menjadi nak hilang akal. Tapi ujian, dalam ujian yang sebegini, dalam ujian yang teruk sebegini ni, tiba-tiba dia boleh tahan lagi dengan agama.
Boleh bertahan lagi dengan agama ni. Katanya Khabbab, dia kata, aku ni kalau tak fikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, kalau sekiranya kamu diuji dengan ujian macam mana pun, jangan kamu minta mati. Jangan kamu minta mati. Yang menyebabkan dia boleh bertahan. Katanya Khabbab, aku ni tak minta dengan Allah supaya aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasim dia sebut lagi, Muawiyah, pelayan Muawiyah meriwayatkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berdoa mengharapkan kematian. Lalu Rasulullah dengar doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terus, janganlah kamu mengharapkan kematian, kata Rasulullah. Jangan kamu harap kematian, sebab seandainya kamu termasuk penghuni syurga, terus hidup adalah lebih baik bagi kamu. Sementara jika kamu termasuk di kalangan penghuni neraka, lalu apa yang mendorong kamu untuk segera untuk masuk ke sana? Kenapa? Kalau kamu di kalangan ahli syurga, kamu tak mati, panjang umur kamu, itu lebih baik. Kamu akan naik lagi kedudukan kamu di sisi Allah. Kalau kamu di kalangan ahli neraka, yang cepat sangat kamu masuk neraka itu kenapa? Rasulullah tanya balik, yang kamu beria sangat nak masuk neraka itu kenapa? Peluang kamu ni kan taubat. Apabila kamu hidup, dalam keadaan kamu hidup tu, kamu doa, minta dengan Allah, kan panjang umur kamu, yang menyebabkan peluang kamu yang sepatutnya kamu masuk neraka, akhirnya kamu terbabas, boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan cerita-cerita orang yang sepatutnya masuk neraka tiba-tiba boleh masuk dalam syurga. Cerita-cerita yang demikian kan, dalam satu riwayat cerita, wallahu alam, dalam cerita ni disebut satu ketika di akhirat tu ada seorang pemuda yang dia dapat pahala dia sebanyak 49 markah. Senang cerita, pahala dia satu lagi nak boleh masuk syurga, satu lagi melilau dia cari dekat dalam di padang mahsyar, siapalah nak bagi satu lagi. Semua masing-masing kedekut dah, tak nak bagi, minta dengan orang tu satu je, nak suruh dia boleh masuk syurga. Kalau tidak masuk neraka dulu ni. Macam mana cari-cari, tak ada, kecuali dia cari-cari ada seorang tu termenung. Dia kata, aku nak minta dengan kamu, boleh tak kamu bagi pada aku pahala kamu satu ni? Lebih kurang cerita demikian. Kamu bagi satu lagi untuk aku masuk dalam syurga Allah. Dia kata, kebetulan aku ada satu je. Pemuda tu kata, aku ni ada satu ni je peluang untuk aku nak masuk dalam syurga. Maknanya satu markah daripada 100 markah tersebut. Maknanya 99 confirm masuk dalam neraka. Katanya dia, yalah, tapi dah kamu alang-alang masuk neraka, biar masuk neraka je lah. Senangnya. Manakala aku ni, takkanlah aku nak masuk neraka juga dengan kamu, dia sebut. Kalau tidak, dua-dua masuk neraka. Pemuda tu dia tengok, dia kesian. Dia kata, tak apa dah kalau begitu, biar kau seorang masuk syurga, biar aku masuk neraka pun tak. Ini ceritanya demikian. Kemudian bila pemuda tu, dia sebut ambil je lah satu markah ni, satu lagi ni untuk dia kamu. Allah, dia dengar je keadaan ini, Allah kata, wahai malaikat, masukkanlah kedua-duanya ke dalam syurga Allah. Rahmatnya Allah, rahimnya Allah, akhirnya dua-dua masuk dalam syurga Allah. Tapi jangan pula kita berdoa, biar saya lah ya Allah yang satu tu ya Allah. Kita pula sebut demikian, satu pun satu dah, yang lain buat jahat pada kita, jangan. Cuma nak gambarkan tentang berapa ramai orang yang sepatutnya neraka tiba-tiba berubah untuk dalam syurga. Punca apa dia? Kesempatan yang diambil, dipanggil demikian. Allahu Akbar. Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibolehkan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, sebab sungguhnya dia tidak mengetahui pemberian yang telah ditentukan bagi dirinya. Kamu jangan harap pada diri kamu mati, kerana kamu tak tahu benda yang mendatang dalam hidup kamu. Benda yang mendatang di dalam hidup kamu ni apa dia, kamu tak tahu. Oleh kerana kamu tak tahu, kamu biarkan Allah yang menentukan pada diri kamu. Jangan kamu letak, ya Allah sakitnya, susahnya, payahnya, ujian yang banyak ini, lalu kita jadi dalam keadaan demikian, kita pun sebut, ya Allah matilah. Kamu tak tahu benda apa yang Allah nak sedia pada diri kamu ke depan nanti. Dalam hidup kamu tu besar lagi ganjaran yang Allah nak sediakan pada diri kamu. Perhatian sekalian, dalam banyak-banyak benda kan, kita pagi-pagi kita baca doa maksurah tu, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ni ada 4 benda yang kita doa. Tiap-tiap kali mana pagi-pagi je Rasulullah pesan pada seorang pemuda yang menangis dalam masjid. Kan dia menangis,
Apabila ditanya pada Rasulullah, pergi tanya dia, kenapa kamu ni, orang lain masa ni sedang buat kerja, kamu dalam masjid nangis ni, kenapa dengan kamu? Dia jawab, aku banyak hutang Rasulullah. Hutang banyak sangat. Rasulullah tanya, banyak mana hutang kamu? Dia kata, banyak Rasulullah. Banyak mana Rasulullah? Banyak langit dan bumi ke? Rasulullah tanya. Dia kata, lebih banyak daripada itu ya Rasulullah. Hutang, terbelenggu dengan hutang. Rasulullah tanya balik pada dia, kamu nak tak kalau aku ajar pada kamu supaya kamu ni baca satu doa ni diulang 7 kali setiap pagi. Kamu baca doa ni diulang setiap kali 7 kali setiap pagi, maka kamu terlepaslah dengan izin Allah hutang-hutang itu. Dia tanya balik Rasulullah, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa dalam surah tu kan, para hadis kan biasa baca tu pagi-pagi tu. Tiap-tiap pagi tu kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini cara. Dua riwayat cerita tentang ini. Pemuda ni baca, apabila baca saja tentang doa ni, baca selama 7 hari. Dia baca. Lepas 7 hari dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia sebut, ya Rasulullah, aku telah terlepas hutang aku ya Rasulullah. 7 hari je Allah jadikan pada dia lepas bebanan hutang. Satu lagi riwayat kata, apabila Rasulullah datang itu, Rasulullah tengok pemuda tu dalam keadaan diam, dalam keadaan termenung, muram wajahnya. Rasulullah tanya dia, apa yang berlaku pada kamu? Dia kata, aku dikenakan ujian hammi. Ujian hammi. Hammi bebanan dalam hidup. Hammi ni di antara junud-junudullah. Dia panggil tentera-tentera Allah. Tentera Allah yang kena pada seorang ni, salah satunya hammi dia panggil. Hammi ni panggil bebanan, tekanan dalam hidup kita. Hadis ni cerita panjang tentang hammi. Waktu mana mula-mula Allah jadikan alam ini, bumi ini, Allah jadikan bumi ini, Allah mulakan jadikan gunung. Gunung untuk pasak bumi. Gunung ni dia mula rasa bangga. Dia kata, Allah, aku ni hebat ya Allah. Hebat kerana aku ni yang menyebabkan bumi ni tak tergoncang. Kerana aku ni pasak bumi. Oleh kerana bumi tak tergoncang, aku hebat. Allah nak leburkan sombongan bumi, gunung itu, Allah jadikan besi. Allah jadikan besi. Besi, kamu ajar sikit yang disebut dengan gunung itu. Besi berjaya menarah gunung. Berjaya menarah. Lalu besi jadi sombong. Cerita dalam hadis Rasulullah sebut. Besi ni jadi sombong. Besi kata apa dia? Aku ni hebat betul. Gunung susah itu pun aku boleh tarahkan dia. Mula-mula nak dijadikan. Dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Kemudian dalam keadaan begitu, besi kata aku berjaya menarahkan gunung-gunung sebagainya. Allah nak leburkan kesombongan besi, Allah jadikan dia disebut dengan api. Allah jadikan api. Api, apabila dia berjaya untuk meleburkan besi, besi macam mana pun besar, dileburkan dengan api, api jadi sombong pula. Lalu Allah jadikan air untuk meleburkan kesombongan yang disebut dengan api tadi. Lalu air rasa sombong. Air kata aku hebat kerana aku berjaya memadamkan api yang sebesar mana. Lalu sombongnya air ini, Allah ciptakan angin. Angin menerbangkan air, menjadikan angin tersebut menerbangkan air dan menyebabkan air tak ada kekuatan. Kemudian angin jadi sombong. Dalam sombongnya angin, Rasulullah kata Allah nak memadamkan kesombongan angin. Lalu Allah ciptakan manusia. Manusia ni berjaya diciptakan, berjaya untuk menjadikan kipas, angin pun bergerak sana. Allah jadi, manusia berjaya buat aircon, sejuk dan sebagainya. Kemudian manusia jadi sombong. Rasulullah SAW sebut, sombongnya manusia, bagaimana Allah nak leburkan sombong manusia? Allah jadikan rasa mengantuk. Rasa mengantuk. Kamu Perdana Menteri pun kamu tertidur senang. Kamu jadi raja pun kamu tertidur. Kamu jadi apa pun kamu tidur. Kalau kamu tidur, hilang sombong kamu. Tak ada benda yang kamu hebat. Orang datang jelir di depan kamu, kamu tak boleh buat. Kamu sedang tidur kan? Kamu tidur. Tidur itu menghilangkan kesombongan orang yang sombong. Lalu tidur rasa hebat. Aku berjaya menidurkan raja. Aku berjaya menidurkan Perdana Menteri. Aku berjaya mengebuah kekuatan manusia. Dalam keadaan berjaya tadi, Allah jadikan hammi. Hammi ini datang, hammi ini mencelikkan balik mata orang yang nak tidur.
datang kita bebanan. Betul-betul dah nak tidur, teringat muka orang buat jahat pada kita, celik balik kita. Celik balik. Hammi ni maknanya bebanan, tekan. Macam mana Allah hammi ni, tekanan ni tak berjaya menidurkan lagi. Tak berjaya menidurkan seseorang yang ada jawatan. Tak berjaya menidurkan orang itu dan sebagainya. Nak sebutnya demikian. Lalu bagaimana Allah nak leburkan hammi tadi? Allah jadikan doa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, disebut. Doa tadi meleburkan rasa hebatnya hammi dalam menekan manusia ini sendiri. Itu cara demikian. Kemudian tersambung sekali lagi. Ummul Fadl meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatanginya ketika pakcik beliau Abbas sedang dalam keadaan mengeluh sakit dan mengharapkan kematian. Beliau lantas berkata, "Pakcik, janganlah mengharapkan kematian. Sekiranya pakcik memang orang baik, sementara kematian masih lama dan kebaikan pakcik makin bertambah, hal ini adalah baik bagi pakcik. Sebaliknya, kalau sekiranya pakcik orang yang jahat, sementara masa mati itu masih lagi lama, pakcik meninggalkan kejahatan tersebut, hal itu pembaik bagi pakcik. Oleh kerana itu, janganlah pakcik mengharapkan kematian." Dia sebut, kalau pakcik orang baik, Allah panjangkan umur pakcik. Kemudian pakcik boleh berbuat kebaikan lagi. Kalau pakcik ini orang jahat, Allah panjangkan umur pakcik. Pakcik ada peluang untuk taubat pada Allah. Oleh demikian, janganlah harapkan kematian. Jangan sebut nak mati dah ni, jangan. Jangan. Kerana apa dia? Kerana kamu sudah dalam keadaan yang diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak dibolehkan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian sebelum kematian itu menjemputnya. Tidak juga doa untuknya kecuali dia telah benar-benar yakin akan amal perbuatannya. Ini kecuali kita betul-betul yakin yang kita mati ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lain. Tapi kalau kita tak yakin kita ni boleh masuk dalam syurga Allah, jangan kita harapkan kematian. Kerana dengan cara itu membebankan pada kamu dan merugikan peluang untuk kamu masih lagi hidup. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan yang akan datang nanti pada muka surah 14 terus. InsyaAllah dalam kita lawan kepada tajuk ni, mengharapkan kematian pula. Tadi jangan mengharapkan kematian, tetapi yang ni mengharapkan kematian pula ketika mana kita takut dengan terfitnah dalam hidup kita. InsyaAllah pada bulan yang akan datang nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah bagi peluang pada kita untuk kita sentiasa belajar dan belajar ini, insyaAllah. Dan kita doalah pada Allah biar kita sempat khatam 455 muka surat ni, insyaAllah. Manalah kita tahu kan, sebulan sekali je kita. Mana ialah kalau Allah panjangkan umur kita berjaya, tak pun Allah khatamkan kita. Senang kita. Belum kita dikhatamkan. Tapi kita harap supaya sempatlah kita habiskan kitab ni. Ana mengajar kitab ni di Masjid Al-Falah lebih kurang 10 tahun baru habis. 10 tahun tu pun tiap-tiap minggu mengajar. Ni sebulan sekali ni, tambahlah 40 tahun insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan demikian. Kalau Allah panjangkan umur kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian yang nak pada kitab ni, harga kitab ni dalam RM40. Yang kitab ni dikeluarkan oleh Intim Publishing. InsyaAllah kita bagi nama lah kat belakang nanti yang nak lagi pada kitab ni lah. Dan kita ni akan baca satu-satu lah, insyaAllah. Yang keduanya, pada 13 hari bulan September ni ada satu seminar solat dan juga selawat bersama dengan Datuk Dr. Harun Din di Datuk Dr. Harun Din dengan Don Daniel, Ustaz Don Daniel dan Nana sendiri, insyaAllah, di Kompleks PKNS Shah Alam. Kalau berhasilkan nak hadir tu, setakat ni ada 5 orang bukan Islam yang minta nak belajar, nak datang untuk ke seminar tersebut. Ada 5 orang merayu-rayu nak masuk. Dipahamkan demikian.
Cuma pamphletnya tak ada hari ni, tak bawa ni. Cuba tengok dalam Facebook anda nantilah, insya-Allah. Farhan sekarang boleh daftar je lah untuk program tersebut pada 13 bulan September. 13 bulan September, lambat lagi tu. Daripada pagi sampai pada lepas zuhur itulah. InsyaAllah 3 orang, Ana sendiri, Dr. Harun Din dan juga Ustaz Don Daniel. Dia bentang satu-satu lah. Ustaz Don Daniel praktikal cara solat, kemudian Dr. Harun Din dia ada sebab bagaimana kita solat. Ana akan cerita tentang khusyuk dalam solat, insyaAllah. Allah.